Baiklah saudara, untuk laporan berita dari Sabah, kita bersama-sama Emran Azmi Rosli di sana. Silakan Emran. Terima kasih Norlela di Angkasa Pura. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Projek Lebuhraya Pen Borneo yang memberi manfaat kepada 3.74 juta rakyat Sabah bukan sahaja memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi negeri, malah merancakkan lagi sektor pengangkutan di seluruh negeri. Wakil Rakyat Tanjung Batu Dato' Hamisah Samad dalam sidang medianya berkata, dengan terbenanya Lebuhraya Pen Borneo ini sudah pasti lebih banyak membuka peluang kepada rakyat Sabah untuk meningkatkan ekonomi masing-masing, termasuklah pengusaha pengangkutan awam. Dato' Hamisah turut mewakili rakyat Tawau menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan dengan pembinaan Lebuhraya ini yang jelas menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap pembangunan holistik untuk kesejahteraan rakyat. Akan menjadi pemangkin kepada pembangunan yang pesat di kawasan perbandaran Tawau ini khususnya dari pelbagai sektor, terutama sekali sektor pelancongan tempatan. Sementara itu, Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT Ali Jus Sipil yakin menerusi projek Mega Pen Borneo ini sudah pasti kesesakan jalan raya di daerah Tawau dapat dikurangkan. Dapat membantu untuk meningkatkan beberapa sektor ekonomi yang saya nampak sekali sektor pengangkutan. Di masa akan datang kita boleh naik bas Bengali daripada Tawau ke Kuching. Saya percaya mungkin dalam tempoh 1 hari ataupun 1 hari setengah. Projek Pen Borneo Fasa 2 di Tawau nanti akan melibatkan pembinaan jalan pesisir pantai ke Batu 4 Jalan Apas dan dari Pasir Putih ke Batu 10 Jalan Apas. Sementara itu, jalan raya sedia ada iaitu Jalan Kalabakan Sapulut yang telah dibina dan akan dinaik taraf bukan sahaja dapat memendekkan jarak perjalanan dari Tawau Kota Kinabalu, malah menjimatkan masa perjalanan. Dalam perkembangan sama, Kaunselor Belia MPT Muhammad Hafiz Rustam berkata keutamaan yang diberikan kepada kontraktor tempatan yang rata-rata diterajui oleh golongan belia merupakan satu bonus dan menunjukkan golongan belia juga turut diberikan kepercayaan oleh pemimpin negara. Keutamaan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada kontraktor tempatan yang mana kebanyakan kontraktor tempatan ini sendiri sebenarnya diketuai oleh golongan-golongan belia, yang mana pemilik kepada syarikat kontraktor seperti ini pun sebenarnya terdiri pada golongan belia. Jadi apabila diberikan keutamaan, ini adalah sesuatu yang bonus bagi kami golongan belia. Projek Lebuhraya tanpa tol ini yang merangkumi jajaran 1,236 km dan dibina melibatkan kos RM12.86 bilion dijangka siap menjelang 2021. Anggota Parti MCA bahagian Penampang perlu terus memperkukuh perpaduan dan kerjasama dengan kepimpinan bahagian itu dalam usaha mengembalikan kemenangan kepada Barisan Nasional BN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kepayan. Presiden MCA Datuk Seri Leo Tiong Lai berkata walaupun tewas pada pilihan raya lalu bagi kerusi Dun Kepayan dalam kawasan Parlimen Penampang, MCA tidak akan berasa kecewa selama-lamanya. Ini kerana kepimpinan MCA Pusat yakin dengan komitmen pemimpin di peringkat akar umbi di kawasan itu yang diterajui ketua bahagiannya, Datuk Francis Goh, untuk memenangi semula Dun Kepayan daripada pembangkang. Pada pilihan raya lalu, kerusi Dun Kepayan dimenangi Dr. Edwin Bossi dari Parti DAP. Datuk Seri Leo menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Malam Muhibah Warga Emas Penampang dan pemimpin bersama rakyat di Buhaban Square Penampang. Datuk Seri Leo yang juga Menteri Pengangkutan berharap pemimpin MCA di peringkat akar umbi dapat memberi kerjasama dengan semua pemimpin dan pegawai-pegawai kanan kerajaan bagi memastikan perancangan pembangunan dapat diteruskan dan seterusnya menjaga kesejahteraan rakyat di kawasan Penampang. Dalam majlis ini, Datuk Seri Leo menerima 225 borang keahlian baharu MCA bahagian Penampang. Beliau turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM300,000 kepada SRJKC Pai Wen Ranau dan RM300,000 kepada Jawatan Kuasa Bencana Alam Daerah Ranau menerusi MCA Sabah. Turut disampaikan sumbangan kepada 108 orang warga emas di daerah itu. Turut hadir Timbalan Presiden MCA yang juga pengerusi MCA Sabah, Datuk Dr. Wee Ka Siong. 2 buah kapal perang Tentera Laut Jepun kini berada di pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Sepanggar.
Dua kapal perang tersebut iaitu Makinami dan Suzunami akan berlabuh di pangkalan TLDM sehingga 28 April ini sempena lawatan operasi ke TLDM. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, Komando Escort Division 3, Kapten Takeshi Yoshioka berkata, selain membuat lawatan untuk meningkatkan persefahaman dan kemahiran antara Malaysia dan Jepun, mereka juga akan berkolaborasi dengan anggota TLDM Sepanggar dalam eksersis yang akan diadakan pada 28 April ini. The objective of the exercise itself is to deepening the mutual understanding between Malaysian Navy and the Japanese GMSDF, and also to enhance our skill and the interoperability as much as possible. So the item of the exercise itself is quite basic, but still it's a good first step to start to proceed to the next level. And definitely that kind of mutual understanding between navies will help or contribute to the peace and stability of the region. Menyedari kepentingan hubungan baik antara kedua-dua negara tersebut, Kapten Takeshi juga mengalu-alukan anggota TLDM untuk mengadakan lawatan ke negara Jepun bagi melihat sendiri kelengkapan keselamatan tentera laut Jepun, bertukar maklumat serta meningkatkan kemahiran anggota TLDM. Baik saudara, sekian bahan berita N5 dari Sabah petang ini. Seterusnya kembali ke Angkasa Puri.